Halo, Assalamualaikum warahmatullahi dan selamat petang. Macam biasa, hari tu kami ditemani dengan Prof kami, Prof Sinin. Petang hari tu cuaca yang sangat indah, so kita masih lagi ada kesempatan untuk bersua dengan mau kelakar lebih lanjut lah kesinambungan daripada apa yang kita kelakar minggu lepas itu. Yeah. Ketika kejap apa masih basah seminggu seminggu dah berlalu. So hari tu kita ada tajuk baru, tajuk yang kita rasa mungkin tajuknya nampak macam biasa tapi intinya luar biasa. Tajuknya adalah pengajaran dan penyelidikan. Okey, Prof. Seperti yang kita sudah maklum, selain daripada pendidik, kita juga seorang penyelidik. Tapi apa sebenarnya penyelidikan dari kacamata seorang lecturer tu, Prof? Terima kasih saudara Wang. Assalamualaikum dan selamat petang. Apabila kita masuk universiti sebagai pelajar sarjana muda, undergraduate, kita hanya mau belajar dan betul. Kita diajar ataupun ada kuliah oleh pensyarah-pensyarah. Tetapi kalau kita sudah keluar daripada universiti, melanjut ke peringkat sarjana, master ataupun doktor falsafah, PhD, baru kita tahu bahawa universiti bukan hanya mengajar, bukan hanya melahirkan sarjana muda, tetapi juga melahirkan sarjana dan juga doktor falsafah. Jadi pendidikannya sebenarnya bergantung pada universiti, sebab banyak universiti mempunyai fokus tertentu. Kalau universiti teknologi, fokusnya pada teknologi. Kalau universiti putra dulu fokusnya pada pertanian. Sebab tu ada UMT tu asalnya Universiti Pertanian Malaysia tapi fokusnya perikanan. Okay. Kalau pergi Sabah fokusnya marine. Jadi Unimas tak silap saya fokusnya bioresource lah, macam seperti sumber alam, resource science and technology, Tetapi semua universiti tidak terlepas daripada kejuruteraan dan juga perubatan, sebab itu adalah bidang kritikal dalam negara. Tapi saya sendiri sebagai pelajar sarjana muda dalam fizik, kemudian beralih kepada kejuruteraan di mana bidang saya bertukar kepada sains bahan. Kebanyakan pendidikan saya adalah sains bahan ataupun material science. Dan kalau saudara awang nak tahu apa dia sains bahan, semua yang kita guna di dalam harian adalah sains bahan. Sama ada plastik ataupun rubber ataupun gelas ataupun kayu ataupun simen ataupun besi, itulah bidang sains bahan. Itulah yang saya kaji di universiti. So, ia adalah sebab sedikit pasal kata orang latar belakang penyelidikan oleh Prof Sinin kita. Okey, Prof, kita ada nak cerita-cerita sikit lah. Macam kita selalu kelakar petang-petang dulu mari, kita selalu mula research, kita selalu cerita dengan kami pasal apa pengalaman yang pernah kita tempuh dan macam ni apa kata orang sains di sebalik benda ya. Prof. Apabila kita selesai sarjana muda, kalau kita berjiwa ingin tahu, jadi kita ingin apa yang kita perlu buat selepas itu. Jadi sebab tu saya memilih untuk kerja di universiti supaya dapat melanjut ke bidang sarjana. Dan kebetulan apabila melanjut ke sarjana di London, saya buat material science. Masa itu saya mula dengan polimer, daripada fizik saya lagi polimer. Tetapi apabila saya pergi ke peringkat PhD, masih lagi bidang polimer, tapi saya mula mengkaji mekanik of polimer, maknanya sifat-sifat mekanik daripada bahan polimer. Tetapi bila kita balik daripada PhD, kita sedar bahawa prasarana yang ada di luar negara tidak pernah sama dengan prasarana yang ada di Malaysia. Lebih-lebih lagi bila saya mula masuk Unimas sebagai universiti yang baru, yang muda, daripada UPM, saya pindah dari UPM pergi ke Unimas. Saya terpaksa memikir apakah bidang yang saya boleh cebur, saya boleh kembangkan di Unimas. Jadi kebetulanlah ada rezeki saya dipilih oleh Kerajaan Malaysia untuk 6 bulan di Jepun. Jadi saya terus bertukar bidang. Saya membuat penyelidikan kayu. Kalau mau tahu boleh saya terangkan lagi apa dia. Mun mau tahu lebih lanjut, kita kelak bersua dengan Prof, nanya-nanya
alumni pun boleh tanya, jangan taknya belajar, jangan taknya ajar math aja Prof, bukan sekadar math aja Prof. Sebab maths saya bukan bidang matematik, saya hanya ajar engineering matematik. Tetapi bila sebab pendidikan, orang tanya, are you Professor in wood? Saya pun ketawa, saya bukan Professor in wood sebab saya bukan bidang kayu. Saya punya bidang adalah engineering ataupun metal science. Saya mengkaji sifat mekanik kayu. Maknanya kalau kita tanya pada orang, kalau kita beritahu pada orang awam kan, apa sifat mekanik, kita mengkaji sifat fizikal, kita mengkaji sifat mekanikal. Apa sifat fizikal? Apakah warnanya, apakah beratnya, apakah ringan ataupun. Jadi kalau kita lihat sifat mekanikal, makanya kita lihat apakah kekuatannya apabila diregang, apakah kekuatannya apabila dimampat, apakah kekuatannya apabila dilentur. Itu salah satu kajian. Dan kita di Malaysia orang terkenal dengan kayu-kayu keras lah, kayu merbau, kayu meranti. Tapi negara-negara maju mereka kekurangan kayu ini. Tetapi telaju mereka terlalu tinggi. Mereka mempunyai kayu-kayu yang tidak berguna pada kita, tapi dirawat dan dibuat penyelidikan sehingga menjadi berguna. Kalau kita pergi IKEA misalnya, IKEA itu semuanya kayu pine. Tapi kalau Malaysia tak percaya buat perabot daripada pine. Kita kalau bukan jati, kalau bukan belian, kalau bukan nyatuh, kalau bukan meranti, kita tak pandang kayu itu. Sebab kayu misalnya kalau Sarawak kata kayu pelai, pelai tak berguna pada mereka. Tapi kalau kita saintis, kita boleh rawat. Jadi banyak penyelidikan saya adalah kajian dalam merawat kayu. Macam-macamlah kita guna chemical untuk merawat. Maka sebab itu saya bekerja sama dengan orang saintis daripada kayu, saintis daripada kimia. Kita gabungkan dalam pendidikan. Pendidikan tidak terbatas pada mesti orang kayu saja. Ada beberapa disiplin yang bergabung untuk membuat satu pendidikan. Maksudnya kita ada membuat penyelidikan menyeluruh pasal kayu. Yes. Kira macam kita di situ, kita selalu dengar yang orang pada piling lah Prof. Macam piling ini dapat pakai kayu lembut lah Prof. Tapi untuk mengetahui kekuatan kayu sendiri adalah dibuat penyelidikan pun macam dulu ni ada nak Prof. Kini tu bawa kita ada prasarana untuk tahu macam ni kayu yang boleh digunakan. Setakat tu di Sarawak hanya guna kayu bakau untuk pernikahan, tapi ada kemodenan teknologi, orang mula piling pakai simen. Tetapi kayu bakau tidak dinafikan adalah mother nature, ketentuan semula jadi bahawa dia memang kuat untuk piling. Orang selalu kata istilah kayu itu hidup dalam tanah, dia bukan buruk. Makin lama dalam tanah makin bagus. Saya ada buat penyelidikan tentang bending properties of wood dengan pelajar Perancis pada 6-7 tahun yang lalu. Bending properties of bakau wood ada dalam pendidikan saya. Kemudian selain itu kita juga buat pendidikan untuk perebutan kayu, decay of wood. Adakah kayu itu cepat mereput dalam suasana kita yang mempunyai kelembapan yang tinggi. Kalau kita lihat di negara-negara barat, four season country, mereka mempunyai kelembapan yang rendah. Maksudnya tidak ada banyak air di udara. Kayu kita cepat mereput sebab kelembapan kita tinggi. Jadi kita buat rawatan supaya kayu itu lebih tahan. Lebih-lebih lagi dalam serangan termite. Maksudnya kira kita tu Prof, ada juga kaitan penyelidikan tu di Mbak Harapan kita boleh bekerja sama dengan orang yang mengkaji kayu juga. Boleh. Dengan timber research boleh, tapi mungkin dia lebih kepada satu properti saja. Sebab saya pernah berbincang dengan profesor saya dari Jepun, mereka menghasil kayu lebih kuat daripada besi, lebih kuat daripada metal. Tapi saya tanya mana bukti, dia tak boleh disclose lah, itu rahsia kerajaan, dia tak disclose. Selain daripada kayu, saya juga buat pendidikan dalam bidang komposit. Sebab bila kita kekurangan idea untuk meneruskan pendidikan kayu, kita buat komposit. Dan komposit itu bermacam-macam lah. Ada student saya buat bulu ayam untuk komposit, ada student saya buat buluh untuk komposit, ada student saya buat abuk sawmill untuk komposit. Di banyaklah kita buat komposit. Selain itu bambu pun kita buat juga, buluh pun kita buat komposit. Jadi pendidikan yang dilakukan ni oleh saya dan tim saya banyak. Sebab selagi negara meter science tu kita buat. Malah simen pun saya buat, geopolymer konkrit pun saya buat. Okey. Maksudnya selain daripada kayu, kita juga ada mula penyelidikan pasal komposit lah. Ya, komposit tu setahu kami macam barang-barang raw material, bahan-bahan
asas dicampur-campur diolah-olah jadi suatu benda baru Macam yang kita boleh akui. Jadi komposit bahan asas mesti ada fiber dan mesti ada matrik. Kalau kita ada fiber itu jadi tulang dan matrik itu pengikatnya. Jadi kalau kita nak kira komposit yang paling awal yang pernah dibuat di zaman apa nama Egypt dulu, zaman orang Mesir, mereka buat bata daripada apa nama sisa-sisa tumbuhan dan dicampur dengan tanah. Itu adalah komposit yang terawal yang dibuat di muka bumi ini lah yang saya tahu ni. Bila mereka buat komposit daripada tanah. Tapi sekarang komposit macam-macam. Kita tengok carbon fiber komposit, basikal yang harga 16,000 itu carbon fiber komposit. Dan kita lihat glass fiber board itu komposit. Bermakna kita boleh buat, cuma teknologi kita adakah dapat menandingi, itu lebih kepada sejauh mana kita mahu melabur dalam penyelidikan. Kami berminat bila kita cerita pada kita mbak balik sejarah, setidaknya guna sesuatu komposit pada zaman Masihi. Selalunya apa? Setidaknya ngembak penyelidikannya macam start awal tahun 2000. Time baru setidaknya sedar bahawa teknologi pada zaman dulu sebenarnya sangat berkualiti. Teknologi memang dah lama ada, tapi cuma tidak tersurat. Kita kalau kita masuk mesti boleh tahu banyak lagi ilmu di dunia ni yang kita tak tahu. Lebih sekarang bila kita dapat Google kan, kita nak Google apa. Saya ingat lagi projek yang pertama saya buat semasa saya membuat sarjana. Saya diberi satu keping kertas pasir dan saya disuruh balik untuk menulis 5 halaman, 5 muka surat tentang kertas pasir. Kertas pasir saja. Kalau kita lihat dalam YouTube betapa kompleksnya buat kertas pasir itu, betul kita faham bahawa kaca yang disusun di atas kertas itu semuanya tegak. Kalau dia tak tegak, dia tidak dapat digunakan untuk tidak dapat digunakan untuk menghalus satu permukaan. Orang dalam bahasa Malaysia panggil kertas las ataupun sandpaper. Sandpaper is not a simple teknologi. Macam mana dia susun butir-butir kaca tu, batu panggil sand. Sand tu daripada kaca tu daripada sand. Sebab kalau kita kaji gelas yang kita buat dalam lab tu asal daripada pasir, silika. So projek itu pun membuat kita fikir, sebenarnya tak terbatas pendidikan dunia ni. Sebab terbaru ni saya dengar orang di Bangladesh dia tak consume lah kalau musim Hari Raya Korban mereka banyak sembelih lembu. Tapi orang Malaysia kulit lembu dijual di pasar minggu, kulit lembu dimakan. Di Bangladesh mereka tak makan sebab mungkin bukan budaya mereka. Tetapi industri kulit lembu begitu kencang, begitu maju di Bangladesh. Kita tak dengar lagi kita Kajian Malaysia buat satu industri kulit. Walaupun kita banyak lembu, banyak sembelih lembu, tapi kita tak komersialkan sebagai satu produk untuk tas, untuk beg tangan, untuk tebingan, belum lagi. Tapi kalau nak sebut pendidikan tak terbatas lah, sebab saya bila dah letih dengan sains bahan ataupun komposit, saya pindah kepada bidang baru, lebih kepada muzik. Itu juga pendidikan sampai saya teruja untuk membuat PhD yang kedua dalam bidang gamelan. Itu terbatas penyelidikan. Tidak terbatas, sebab kalau kita pergi fakulti sains misalnya, di fakulti sains UMAS, rakan saya membuat pendidikan bunyi katak. Bunyi katak pun ada. Bunyi katak jadi satu pendidikan, boleh jadi profesor kerana dapat mendidik bunyi katak. Kupu-kupu pun jadi pendidikan. Macam mana sifat-sifat biodiversity, ada satu apa yang kita jumpa di sekeliling kita, jadi satu pendidikan. Jadi sekarang kalau kita nak fikir lagi tentang pendidikan, banyak, cuma manpower ataupun tenaga manusia dan wang yang perlu untuk kita laburkan. Sebab kita bila buat pendidikan, kita perlu student ataupun postgraduate, pelajar sarjana yang membuat. Supervisor ini supervisor, dia tak ada masa nak masuk lab, nak buat eksperimen. Dia student ini yang buat, kita bayar dengan geran-geran yang ada di Malaysia. Okay, Prof, kiranya macam betul kan kami lah, Prof. Kira penyelidikan tu untuk kita mengetahui apa sebab di sebalik benda yang nak. Yes. Contoh dek kami selalu cerita, macam kita selalu cerita pada zaman dulu adalah orang tu contoh deknya mungkin selalu makan telur macam yang kita selalu cerita. Nya okey, sampailah satu tahap orang mula penyelidikan. Ada sebab hal orang yang dulu makan telur yang bertenaga lah apalah. Sebab saya
Kalau cerita telur ni, saya ingat lagi cerita Profesor Ungku Aziz. Saya pernah menghadiri seminar kebangsaan Melayu di Shah Alam, barangkali tahun 2000. Dia mengatakan nasi lemak Malaysia ni terlalu tinggi lemak tapi tak banyak protein. Telur tu satu biji dia belah 8. Sepatutnya telur satu. Maksudnya protein tu penting pada anak yang membesar ataupun untuk orang yang bekerja, bukannya karbohidrat. Kemudian saya pernah ke Indonesia dalam satu perjalanan dari Bandung ke Jakarta. Seorang penumpang beritahu saya dia hanya bisnes telur. Saya kata kenapa telur penting? Sebab di Indonesia orang tak mampu nak makan ayam sebab terlalu penduduk terlalu tinggi, tak semua mampu makan ayam. Jadi protein, semua protein paling rendah adalah telur. Sebab itu mereka konsum telur. Saya pun ingat bahawa orang tua saya memang mesti telur tu pagi dengan kacang yang digoreng. Tapi kita masa tu tak tahu apa khasiat. Jadi apa yang kata tadi, orang tak buat penelitian tapi mungkin naluri mereka tahu. Sekarang jadi isu besar, harga telur naik. Jadi isu besar. Dah jadi kira barang mewah juga dah telur tu. Sebab jalannya membekal protein untuk kegunaan seharian. Ya. Okey, Prof, kita dah tahu selain daripada kayu, kita pun ada buat penyelidikan pasal semen, pasal bambu, pasal getah apa semua ada juga lah, Prof. Okey. Selainnya, Prof, kita pun sekarang kita kata orang selalulah dengar pasal energi yang boleh diperbaharui, energi yang tidak boleh diperbaharui. Kita ada bola penyelidikan pasal ada sedikit bersama ada Dr. Abu Saleh. Dia memang pakar energi. Dia PhD in woody biomass. Kita hanya woody biomass, maknanya dia gunakan biomass daripada kayu untuk mendapat energi. Tapi itu saya kata tadi, setiap teknologi yang timbul dia mungkin hanya pada peringkat lab atau peringkat skala lab saja. Bila kita nak implementkan, kita perlu pelaburannya tinggi. Jadi kita hanya buat kajian tentang buah jarak. Buah jarak tu kan dibuat minyak. Tapi saya nampak dah mula kurang orang tanam. Di Indonesia saya nampak di stesen minyak yang di mana minyak di buah jarak dicampur dengan diesel. Tapi belum lagi dengan komersial. Saya berani katalah tak komersial lagi. Tapi memang penting. Tapi bila kita sebut penting, mesti ada input yang tinggi dari kajian untuk buat minyak. Sebab kita tak ada windmill di sini. Kita tak ada. Sebab kita tak fikir bahawa benda itu kritikal. Kalau di Eropah banyak windmill, tenaga angin. Kita ada hydro ada juga. So kita dah dengar penjelasan daripada Prof tentang penyelidikan. Kita berbalik pada tajuk asal kita, pengajaran dan pendidikan. Prof, kita tahu sekarang tu ramai orangnya memasuki alam sarjana muda. And kadang orang pun ada tertanya-tanya dengan diri sidak sendiri sama ada adanya mau meneruskan pendidikannya ke penyelidikan. Sebab kerajaan cuba memberi insentif yang begitu tinggi. Cuma insentif ini tidak disambut dengan baik kerana mungkin kerja di luar sana sangat menarik. Misalnya seorang yang bekerja di kilang dapat 3,000, tapi sedangkan orang yang buat PhD dapat 2,000. Jadi orang buat PhD ni walaupun gaji rendah, tapi dia mikir jangka masa panjang, dalam masa 3 tahun dapat bergelar doktor. Cuma mereka berfikir apakah dapat gelaran doktor, mereka terjamin kerja yang sepadan dengan ijazah yang diterima. Sebab tu kita mengalami satu chicken and egg lah, bersalah kita nak sebut. Kita nak paksa student kita buat master atau PhD, pada masa sama dia dapat kerja di luar lebih besar gaji. Jadi kebanyakan student saya student luar negara. Sebab student yang dalam negara bila dia dapat tawaran yang lebih besar, dia terpaksa keluar. Dan kita tak boleh tahan sebab dengan dapatnya PhD mereka pun nanti mereka tertanya-tanya apakah dah dijanjikan jawatan pensyarah, dijanjikan jawatan penyelidik. Itu kita tak dapat janji. Kita hanya dapat janjikan satu sekeping ijazah dan ilmu yang kita curahkan kepada mereka, tapi tidak menjanjikan kerja. Kerja itu adalah, saya tak kata mesti itu tugas dan tanggungjawab kerajaan, sebab pensyarah dia mesti hanya mengajar dan memberi latih tubi untuk menyelidik. Tapi pekerjaan bukan pensyarah yang menentu. Sebab kalau anak saya sendiri pun saya tak tahu mereka akan kerja apa. Cuma kita guide, these are the degree you will get, these are the job you are expected. Begitu juga PhD. Kalau saya dulu memang PhD itu bukanlah
janji untuk apa kerja. Sebaik saya dapat kerja dulu. Saya dapat kerja di Universiti Putra, baru saya dihantar master, dihantar PhD. Itu senario sekarang lain. Senario sekarang bukannya kerja dulu, cari master dulu, cari PhD dulu, baru cari kerja. So this one we cannot promise. Tapi kita tetap memperjuangkan, melaungkan kepada pelajar, apalagi dengan kerajaan sekarang macam-macam geran untuk apa, untuk booster kita punya pendidikan demi pembangunan negara. Betul, Prof. Dari apa yang kita cerita, Prof, sebenarnya kita tuh secara langsung dan tidak langsung kita memerlukan penyelidikan. Betul. Kita semua sesuatu kata orang ya kebiasaan yang menjadi misteri yang mesti dirungkaikan dengan penyelidikan. Barulah kita mampu. Ada saintifik kajian. Sebab kalau kita pergi Jepun lah, saya bagi contoh lagi pula, sebab dalam lab tu boleh kata 20-30 orang buat PhD. Maknanya negara mereka perlu penyelidik. Dia tak pandang lagi orang yang first degree. Tak pandang lagi orang yang master. Okay. Tapi kalau kita tanya where you got a job, dia pun tak fikir, dia hanya nak belajar. Saya nak bagi contoh lah kenapa penting. Baju saya pakai ni daripada bambu. Saya pergi ke Thailand, saya jumpa baju ni, satu kedai semua jual barang dari bambu. Tapi itu realiti lah, ada underwear bambu, baju bambu. Tapi yang sebenarnya bila saya Google, basikal bambu banyak diproduce di China. Kita tak beli lagi lah sebab. Tapi kalau tak kuat, dia tak ada pasaran kan. Itu menunjukkan bambu itu satu bahan yang telah diselidik dan telah menjadi satu produk yang bernilai. Benar juga. Sebab macam yang Prof kami pada penggunaan bambu ya untuk menggantikan sumber, contoh macam yang untuk daripada kayu biasa. So apabila sebuah negara ya menghadapi kekurangan sumber kayu, mungkin kehabisan kayu, mungkin setidaknya perlu beralih kepada alternatif lain. Di situlah penyelidikan penting untuk pembangunan sebuah negara apa-apa. Okey, jadi kita dah dengar sedikit sebanyak daripada Prof kami dan kami bertukar pandangan, perkongsian ilmu daripada Prof kami. So ternyata petang yang sangat ada satu lagi saya nak sebelum saya tutup. Saya pernah melawat satu lab di Jepun di mana mereka membela termite yang makan anak-anak yang makan kayu. Dan dalam pendidikan itu mereka tahu bila termite itu tidur, bila termite itu makan, bila termite itu macam mana sebut mating itu istilah, saya tak ingat bahasa Melayu, mating. To that extent dia punya pendidikan. Tapi kita tak sampai situ sebab kita tak pandang benda itu penting. Tapi mereka semua penting. Penyelidikannya jauh ke harapan dan pastinya memberi impak positif kepada negara. Prof, mun kita perasan Prof dekat Facebook kami orang ada beberapa alumni yang like video kita apa semua, mengucapkan tahniah kepada kita. Tapi dalam masa yang sama kita menjemput sidaknya lah, mengalu-alukan sidaknya untuk memberi pandangan apa lagi next topik untuk kita Prof. Jadi selain daripada kita orang dengar Prof malah cerita hal material, matematik, jadi kita orang boleh dengar Prof bertukar pandangan dan pengalaman, berkongsi. Okey, so insyaAllah pada next week kita akan berjumpa lagi dengan kami Awang Muhammad Azul Hisham dan Prof Sinin. Thank you. Okey. Assalamualaikum.